Baik, Assalamualaikum. Kita teruskan dengan video yang kedua. Video yang kedua ialah kesan-kesan gerakan jisim. Okay, kesan-kesan apa benda semua yang berlaku di dunia ni mesti ada kesan, sama ada kesan yang baik atau kesan yang buruk. Jadi kalau macam gerakan jisim ni kesannya terbahagi kepada dua, iaitu kepada manusia dan juga kepada apa? Kita tengok sekejap lagi. Tengok ya. Okay. Baik, kesan aliran lumpur dan tanah runtuh di Asia Tenggara. Maksudnya di Malaysia pun boleh, di Asia Tenggara boleh. Okey, kalau soalan tu tanya di mana-mana negara pun mesti kesan yang sama. Kesannya kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Yang pertama mestilah menyebabkan manusia sahaja. Contohnya mengorbankan nyawa, pemusnahan tanaman. Sekejap ya, pointer. Ha. Mengorbankan nyawa, kemusnahan tanaman, memusnahkan harta benda, menjejaskan aktiviti harian, kesesakan lalu lintas. Semua kesan ni akan memberikan kesan hanya kepada manusia. Walau bagaimanapun, kesan kepada alam sekitar ialah pencemaran air, perubahan landscape, kemusnahan habitat flora dan fauna, dan kepupusan flora dan fauna. Ini habitat, yang ni flora dan fauna tersebut musnah. Okay, next. Kita akan pergi dulu kesan gerakan jisim kepada manusia. Yang pertama, mengorbankan nyawa. Okay. Kejadian ini mengorbankan nyawa penduduk kerana kawasan pertempatan yang berhampiran dengan cerun. Contohnya di Hanoi, Vietnam pada tahun 2017. Kalau ini di Asia Tenggara. Kalau di Malaysia kita boleh bagi kesan yang contohnya di kawasan Genting Highland, di kawasan apa ni, Pos Dipang, Perak. Ni adalah contoh di Asia Tenggara. Kalau di Malaysia, bagi contoh di Malaysia. Kenapa mengorbankan nyawa? Kerana pertempatan berhampiran dengan kawasan cerun. Kemusnahan tanaman. Aliran lumpur memusnahkan kawasan pertanian yang menyebabkan kerugian kepada petani. Seperti di Sigi, Indonesia pada tahun 2018. Kita tengok gambar. Ini adalah mengorbankan nyawa. Habis manusia tidak sempat untuk menyelamatkan nyawa sebab semuanya berlaku dengan kesekelip mata. Ramai habis musnah, tak sempat nak tuai. Okay, contohnya kalau di Malaysia, ni kejadian tanah runtuh di Malaysia. Tanah runtuh di Tanjung Bungah. Tanjung Bungah ni dekat Pulau Pinang. Okay, ni mayat mangsa yang dijumpai uh, lebih kurang kat sini ada 9 orang kat Pulau Pinang Georgetown Pulau Pinang. Ni kawasan cerun ni runtuh. Habis ni kamu nampak macam sikit je tapi sebenarnya yang berlaku ni adalah kawasan yang besar. Nampak ni orang ni kecil je tapi kawasan yang besar dah menyebabkan kawasan pertempatan tu habis kat sini Ni cerun bukit kawasan runtuh. Ni tapak projek. 9 orang ni adalah pekerja-pekerja luar negara, contohnya Myanmar, Bangladesh, uh, apa ni, Indonesia. Jadi dia tengah buat kerja kat sini. Jadi tak sempat melarikan diri, so meninggal dunia. Yang ni lokasi tanah runtuh di kawasan Penang, Tanjung Bungah, Pulau Pinang. Baik, kesan yang ketiga, memusnahkan infrastruktur atau harta benda.
Penduduk yang terlibat akan mengalami kerugian kerana rumah dan kenderaan yang rosak. Bukan setakat rumah dan kenderaan saja. Jalan raya, pasar raya, segala kemusnahan harta benda musnah. Segala infrastruktur musnah. Contohnya di Timor Leste tahun 2017. Menyebabkan jam ataupun kesesakan lalu lintas, aliran lalu lintas juga akan tergendala kerana runtuhan tanah menyekat laluan. Runtuhan tanah tu menyekat laluan lah, sebab kita tak boleh nak lalu untuk ke jalan yang ke depan lagi kan. Jadi trafik jadi jam. Kat mana pun itu je jalan yang ada. Jadi kerja-kerja pembersihan perlu dilakukan terlebih dahulu. Nak buang semua tanah tu, angkat dulu tanah tu, barulah kita boleh jalan. Melainkan kita boleh pusing, U-turn ada jalan lain. Kalau tak ada, memang akan jam. Contohnya tanah runtuh di Lebuh Raya Karak pada tahun 2015. Ni jalan raya habis musnah, kenderaan, harta benda, rumah habis, menyebabkan jam. Ni macam kawasan highway ni tersekali dengan runtuhan batu kat sini ni, besar. Jadi nasiblah kalau ada kereta lalu kat sini, memang tu impact memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan. Dan seterusnya, menjejaskan aktiviti manusia. Kejadian tanah runtuh di Genting Highland telah menjejaskan aktiviti pelancongan di kawasan tersebut. Kos untuk baik pulih juga meningkat kerana jalan raya serta cerung perlu dibersihkan dan diperbaiki semula. Ni, pengunjung terkandas tanah runtuh puncak Genting. Masa ni orang yang berada di kawasan Genting ni semua macam risau, takut, dah punya tanah runtuh lagi sebab mereka berada di kawasan tanah tinggi. Tapi nak keluar tak boleh, kan? Seterusnya, pencemaran air. Ini adalah kesan gerakan jisim kepada alam sekitar. Yang pertama, pencemaran air. Aliran lumpur yang bercampur dengan kelodak dan tanah menyebabkan air sungai menjadi kotor dan tercemar. Kesan yang kedua, perubahan landscape. Tanah runtuh akan mengubah kawasan cerun yang runtuh. Daripada kawasan cerun tu jadi cantik, bila berlakunya runtuhan akan mengubah, dah tak ada dah kawasan cerun yang cantik kat situ. Cerun kawasan tersebut akan menjadi tidak stabil dan berpotensi untuk runtuh semula. Ini contohnya pencemaran air yang berlaku. Air jadi keruh, kotor dan akhirnya tercemar. Perubahan landscape, asalnya kawasan ni kawasan tanah tinggi yang cantik, diliputi oleh tumbuh-tumbuhan, dan bila berlaku tanah runtuh, berlakulah perubahan landscape. Dan kawasan ni dah jadi tak stabil. Bila-bila masa juga kawasan yang sekitar tepi-tepi ni pun akan runtuh. Kesan seterusnya, kemusnahan habitat flora dan fauna. Flora ni adalah tumbuh-tumbuhan, haiwan adalah fauna. Aliran lumpur atau tanah runtuh akan memusnahkan habitat semula jadi flora dan fauna yang terdapat di kawasan yang terlibat. Kepupusan flora, dia dah tak ada tempat tinggal. Contohnya kita ambil macam gajah kan. Gajah tu bila berlakunya aliran lumpur atau tanah runtuh, jadi gajah tu akan musnah. Bila gajah tu musnah, kawasan habitat tu pun akan musnah. Flora dan fauna yang terlibat akan musnah dan mati kerana dihanyutkan oleh aliran lumpur ataupun tanah runtuh. Contoh, ni. Kawasan ni banyak haiwan-haiwan, banyak flora dan fauna yang ada. Tapi bila berlakunya gerakan jisim, habitat dia punya akan musnah. Bila habitat dia pun musnah, dia pun tak ada tempat tinggal. Jadi sama ada, kalau dia selamat pun, dia akan pergi ke kawasan lain. Dan yang kedua adalah dia mati. Tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Syahid lah kononnya. Jadi kepupusan flora dan fauna. Kawasan ni habis. Tak ada dah haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau sebut flora dan fauna, pertama kemusnahan habitat, yang kedua kepupusan flora dan fauna. Okey, itu sahaja dulu untuk apa ni? Itu sahaja dulu untuk kesan-kesan. Untuk kesan-kesan gerakan jisim.
itu saja dulu untuk kesan-kesan gerakan jisim. Jadi kamu ingat balik gerakan jisim, kesan gerakan jisim terbahagi kepada dua, kepada manusia dan kepada juga alam sekitar. Kepada manusia itu diri kita sendirilah, mengorbankan nyawa, memusnahkan tanaman, kemusnahan infrastruktur. Kalau kepada apa ni, alam sekitar menyebabkan pencemaran air, perubahan landscape. Tengok baliklah apa yang Bonda dah ajar tu. Jadi itu yang nota yang Bonda dah ringkaskan dan lebih mudah untuk faham. Okay. Tunggu video yang ketiga iaitu ada kesan, mesti ada penyelesaian. Mesti ada langkah untuk kita kurangkan. Contoh macam tanah runtuh, kita tak boleh nak agak bila berlaku. Tapi kita boleh kurangkan kesan itu. Contohnya daripada tanah runtuh tu berlaku menyebabkan 10,000 nyawa yang terkorban. Tapi apabila kita mengambil langkah awal, contohnya kita memasang gabion, kita memasang tanaman tutup bumi, mungkin dia boleh menyebabkan hanya 8,000 orang saja yang mati. Jadi 2,000 tu, 2,000 orang kita dapat selamatkan. Jadi langkah ni adalah untuk mengurangkan kesan. So tunggu video yang ketiga. Bye.